Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Hana yang dikasihi lagi dirahmati Allah, ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita sambung kembali setelah 2 bulan kita tidak bertemu wajah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai kepada muka surat 24, iaitu kita telah membicarakan macam mana yang disebut sebagai kita mesti sebagai umat Islam, kita sebagai orang Islam melaksanakan. Kita telah sampai kepada 15 perkara yang perlu kita laksanakan. Dan penghabisan daripada yang 15 itu pada muka surat 24, di antara 3 perkara yang boleh menyebabkan orang itu mendapat halawatul iman. Halawah ni daripada hulwun. Hulwun makna dia manis, sebab itu kita sebut halwa. Halwa tu makna dia daripada hulwun. Hulwun manis. Halawatul iman makna dia mendapat kemanisan iman. Halawatul iman syarat. 3 perkara ni menjadi prasyarat. Ada prasyarat dia ni baru dapat halawatul iman. Kita telah terangkan pada 2 bulan yang lalu. Yang pertama sekali, orang yang mendapat halawatul iman itu iaitu dia menyintai, orang itu menyintai Allah dan menyintai Rasulnya, mengatasi kasihnya kepada yang lain, termasuk dirinya. Cuba kita tengok di dalam peristiwa hijrah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di pintu Gua Sur bersama dengan Sayyidina Jibril, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Apabila sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar memaklumkan, Rasulullah tunggu sebentar, saya nak pastikan di dalam gua ini adakah selamat. Masuklah Sayyidina Abu Bakar, pastikan keselamatannya. Sayyidina Abu Bakar cabut serban, gabuih, serbuk-serbuk kayu, serbuk-serbuk pasir, debu-debu, koyak serban, palam lubang-lubang, takut ada kala lipit, ada lipan bara, ada ulat ataupun ada yang membahayakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya sayangnya kepada Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, sebaik saja dah selesai, baru jemput Rasulullah masuk. Dan Rasulullah dalam keadaan letih lesu, tidur di atas riba pangkuan seorang sahabat. Dan sahabat merelakan
sahabatnya berada di atas pangkuan, di atas riba. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, menyintai Rasul lebih daripada menyintai dirinya. Apabila ditakdirkan Allah seekor daripada kala lipit mai dari mana tak tahu, sengat kaki Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar tahan sakit tu, tak mau bergerak kaki, takut terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyenyak tidur dengan keletihan. Peluh merecik, air mata keluar, dan setitik daripada air mata itu menimpa wajah Rasulullah yang sedang nyenyak tidur. Dan Rasulullah buka mata. Rasulullah bertanya, limaza bakaita, kenapa kamu menangis? Cuba kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan, mendapat halawatul iman. Kita jangan kata kawan tidur atas riba, kawan baru condong ya. Kawan letih condong, hish, bagi ni bukan main kancing gigi kita ni. Dagu menyuk, ambil bilah sate buh belah tajam. Elok dia condong, kena bilah sate hak tajam tu, terjaga. Tu halawatul iman tuan-tuan dan puan-puan nak dapat macam mana. Yang kedua, prasyaratnya iaitu dia menyintai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu, kita berpisah. Kata pujangga, bertemu dan berpisah satu lumrah kehidupan, seperti tidak ubahnya gumpulan awan, sekejapnya berkumpul, sekejapnya berpisah. Tetapi perpisahan kita biarlah seperti awan untuk mengumpul titisan-titisan air hujan yang akan menyirami bumi yang gersang. Itu dalam buku kata-kata pujangga yang dicetak tahun 1967. Tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok. Yang ketiga, orang itu mendapat halawatul iman kerana dia membenci untuk kembali kepada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini atau perkara yang dibenci oleh Allah, seperti mana dia benci untuk kembali kepada kufur. Na'udzubillah tuan-tuan dan puan-puan. Baik tu yang ke-15 yang kita dah baca 2 bulan yang lalu. Hari ini kita masuk kepada yang ke-16. Saya mestilah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya. Sifat tawakal inilah yang membangkitkan kekuatan zahir dan batin di dalam jiwa dan dalam diri saya, yang menyebabkan segala kepayahan dapat didapati, dihadapi dengan mudah. Sifat ini menepati firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang kita duk baca, yang kita kata ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Orang selalu sebut, suruh kita baca, hang baca ayat 1000 dinar ni, hang baca ayat 1000 dinar ni. Tapi ramai orang tak sebut masa mana nak baca. Dan ada mesnih-mesnih lain yang orang tak habang. Hari ni saya habang, tuan-tuan dan perempuan, tapi jangan habang kat orang hak tak mai.
Setiap kali sembahyang baca, setiap kali selepas sembahyang baca 3 kali. Selesai baca 3 kali, baca yang ni 3 kali. Ya musabbibal asbab sabbib. Ya musabbibal asbab sabbib. Ya musabbibal asbab sabbib. Baca dengan 2 napas yang berbeza. Ya musabbibal asbab, itu 1 napas. Sabbib. Hari pertama baca, hari kedua baca, hari ketiga baca, hari keempat baca, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan. Tuan-tuan dan puan-puan baca surah daripada surah At-Talaq ayat 65, ayat 3, maaf, ayat 3, wa man yattaqillah sampai habis tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan tambah dengan ya musabbibal asbab sabbib. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, tadi nak tulis kan? Perlu tulis. Elok dah habis, kita sambung dengan ya musabbibal asbab sabbib. Ya musabbibal asbab sabbib. Yang ni kita matikan dia sebab dia ada huruf ya ni. Ya harfun nida. Ya musabbibal asbab sabbib. Tuan-tuan dan puan-puan, elok habis 3 kali baca yang ni 3 kali. Ya musabbibal asbab sabbib. Ya musabbibal asbab sabbib. Ya musabbibal asbab sabbib. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Allah akan melaksanakan. Baik, satu yang ke-16 kita sampai kepada tawakal. Ada satu lagi nama dia tawakul. Tuan-tuan dan puan-puan, satu dipanggil tawakal. Tawakal. Satu lagi dia panggil tawakul. Ada alif ni. Apa beza dia? Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Mengikut ulama-ulama usuluddin, yang dikatakan tawakal, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha, itu disebut tawakal. Tetapi kalau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada sebarang usaha, yang tu dia panggil tawakul. Umpamanya orang tua-tua sebut, ni dia panggil tawakul. Allah, kalau rezeki secupak takkan nak jadi segantang. Dia kata begitu. Allah, aku ni buatlah kerja kok mana pun, kalau Allah takdirkan aku sabut, timbullah aku. Kalau ditakdirkan aku batu, tenggelamlah aku. Yang ni dipanggil tawakul. Yang ni ulama-ulama usuluddin dan ulama-ulama fiqh, tawakul hukum dia haram. Tak boleh menyerahkan diri tanpa ada usaha.
Sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak tertolak qada Allah melainkan dengan doa. Doa di situ ialah usaha. Tuan-tuan dan puan-puan, catat hadis itu sebagai hujah. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak tertolak qada melainkan dengan doa. La yuraddu la yuraddul qada illa bid-du'a. La yuraddul qada'a illa bid-du'a'i. Tidak tertolak qada, ketetapan Allah, melainkan dengan doa. Doa itu ialah usaha. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, qada Allah, ketetapan Allah boleh diubah melalui usaha-usaha kita, kecuali qada mubram. Qada ada dua. Satu dipanggil qada mubram, satu dia panggil qada muallaq. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, qada, al-qada terbahagi kepada dua. Satu dipanggil muallaq, yang kedua dia panggil mubram. Mubram. Qada mubram, yang ketetapan Allah tidak boleh berubah-ubah, seperti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan menemui mati. Mati itu tak boleh ubah. How to mati, macam mana mati boleh berubah? Sebab yang tu dia masuk mu'allaq. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita punya jaga tubuh badan kita tembun minyak. Rimau makan 3 hari baru habis. Tiba-tiba matilah seperti seorang yang dayus di atas tempat tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, Khalid bin Al-Walid, seorang pahlawan yang sangat terkenal. Kata Muhammad Ali Jawan dalam bukunya Fajrul Islam, nak cari kulit yang sejengkai tak ada parut, lebarnya sejengkai tak ada, semua ada parut. Tiba-tiba mati, hampir menghembuskan nafas yang akhir di atas tilam yang empuk. Teriak. Sahabat-sahabat bertanya, limaza bakaita ya Khalid? Kenapa kamu menangis wahai Khalid? Khalid bin Al-Walid jawab, tuan-tuan dan puan-puan jawab, tengok nilai dia. Saya bawa dalam bahasa Melayu. Tengok besarnya hati. Aku menangis bukan aku sayang nyawa aku diambil Allah. Sebab nyawa aku hanya dipinjamkan oleh Allah. Tetapi aku menangis kerana aku mati di atas tilam yang empuk. Sedangkan aku berjuang di jalan Allah untuk mati fi sabilillah. Tengok tuan-tuan, kita jangan kata mati atas tilam yang empuk. Jatuh kepala tak kena bantai, oh silap landing. Angkat kepala pula letak. Alibaba dengan 40 orang bujang penyamun tu, baru letak baru senyum, mati dalam iman. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Tawakal makna dia kita menyerah setelah kita berusaha. Tawakul, serah dengan
tidak ada usaha. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila orang bertawakal, apa yang dia perolehi? Pertama sekali, orang itu memiliki kekuatan spiritual dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan surah Al-Anfal ini ialah kekuatan spiritual. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang yang kuat spiritualnya, walaupun tubuh badannya kecil, walaupun datang musuhnya yang begitu hebat, tapi kekuatan dia ada, dia akan menghadapi musuh itu. Jika datangmu dengan senyuman, ku sambutmu dengan senyuman. Tetapi jika datangmu dengan senjata, ku tentangmu dengan senjata. Tak cukup ilmu di dada, aku tak berpijak di bumi ini, sebab kekuatan spiritual. Barulah kawan tu pun dengar kekuatan tu, tak apalah, saya nak balik dulu. Dia ni pun, sebelum kamu balik, dengarkan dulu pantunku ini. Pantun pula tuan-tuan dan puan-puan, spiritual tu. Buah limau di tepi tingkap, masak sebiji di dalam karung. Harimau yang garang lagi ku tangkap, ini kan pula cicak mengkarung. Lari lagi depan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia kekuatan. Baru orang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kekuatan zahir dan kekuatan batin dia. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yataharrak syai'an illa ma kataballah. Tidak bergerak sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika ditakdirkan aku mati di hujung senjatamu, itu sudah suratan takdir. Tetapi belum ajal berpantang maut, baru ada kekuatan. Tuan-tuan dan puan-puan, baik itu kalau kita tengok anak-anak kita yang remaja-remaja tak ada kekuatan, baru sentuh sudah kecundang. Sentuhan kecundang. Ada lagu mereka, maka layak dipusarakan di lebuh raya. Pusara di lebuh raya. Tengok lagu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung ni. Wa man yatawakkal, bacaan wa man yatawakkal 'ala Allah, bacaannya kena masuk di dalam ya. Wa man kena masuk dalam tu, yang tu hukum tajwid dia. Jangan kita baca wa man yatawakkal, yang tu tak nampak kita belajar. Dia sebut wa may yattaqillah wa may yatawakkal wa may, dia masuk di dalam. Yang tu wajibul ghunnah. Yang tu belajar apa nama tajwid. Saya tak mau ajak tu, saya nak ajak ni. Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan memberi kepada ia kecukupan. Makna dia cukup. Allah Subhanahu wa taala akan membagi kepada manusia ni rasa cukup. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, doa Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan, doa Nabi Allah Ibrahim, Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda bi khada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Doa Nabi Allah Ibrahim meminta supaya, ya Allah, jadikanlah jiwa aku jiwa yang mutmainnah, yang senantiasa meredai apa yang telah engkau tetapkan, yang senantiasa merasai cukup, berkecukupan dengan apa yang telah engkau berikan. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Allah akan memberi orang itu cukup.
lihat betapa indahnya pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita di dalam sebuah hadis. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tijahaka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatin suhuf. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok orang yang ada buku, cuba tanda beberapa perkara-perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, peliharalah titah perintah Allah, nescaya Ia akan memeliharakan engkau. Ihfazillah yahfazka, garis miring satu, buat lepas garis miring buh satu. Ihfazillah tajiduhu tijahaka, buh garis miring dua. Iza sa'alta fas'alillah, buh garis miring 3. Garis miring tu stroke, buh tu tulis pula garis miring, jadi kuat panjang. Wa iza sta'anta fasta'il billah, buh garis miring berapa dah tu? 1, 2, 3, 4. Wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Lepas pada laka tu buh garis miring 5. Wa in ijtama'u an yadurruka bi syai'in an lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Abuh alaika tu garis miring yang seterusnya, yang ke-6. Rufi'atil akhlam wa jaffatis suhuf. Yang tu yang ke-8, yang ke-7. Ada 7 perkara, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Kita ambil satu-satu. Peliharalah titah perintah Allah, nescaya Ia akan memelihara engkau sepanjang masa. Perkataan pelihara dalam bahasa Melayu yang diterjemah situ, dalam bahasa Arab dia sebut ihfaz. Makna disebut di sini jaga dengan keadaan yang kamu cukup berhati-hati. Yang tu dia panggil ihfaz. Umpamanya qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beroleh kejayaan, orang mukmin yang beroleh. Ihfazi makna dia memelihara, menjaga ketetapan-ketetapan Allah dengan hati sanubari dan hubaya-hubaya kamu sedapat mungkin. Maksud dia macam tu. Di dalam bahasa Arab dia sebut tu, dalam bahasa kita terjemahannya macam tu. Yang kedua, kita tengok, peliharalah larangan-larangan Allah, nescaya engkau dapati ia selalu di hadapanmu. Ia selalu di hadapan. Ia tu ialah Allah. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, ihfazillah tajidhu tijahaka. Apabila kita jaga diri kita, makna pelihara di dalam yang kedua ini ada 2 makna. Ulama-ulama hadis sebut ada 2 makna. Satu, kita jaga diri kita jangan ada muyul
kecenderungan hati kepada yang Allah larang. Satu lagi makna, kita jaga diri kita sebagai perisai, jangan bagi yang hak Allah larang menyerang kita. Itu makna dia dua. Ihfaz dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita jaga diri kita, jangan bagi ada kecenderungan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk saja-saja tak boleh nak angan-angan untuk nak buat jahat. Contohnya, kita duduk angan-angan, aku balik saat lagi pandu-pandu kereta, tiba-tiba datang tengah perjalanan aku, lepas daripada pokok getah besar tu, jumpa seorang perempuan, dia mula pergi duduk mengarut, pun tak boleh. Sebab itu yang pertama, kita kena kawal diri kita, angan-angan ataupun muyul hati kita nak melakukan, kita create dalam otak kita nak buat, atau na'udzubillah. Yang kedua, kita kena kawal diri kita. Umpamanya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Islam melarang orang-orang perempuan berpakaian seperti ketupat pecah daun. Sebab dia merangsang orang lain. Bukan seksi, seksa. Orang yang tengok tu seksa. Aku pun seksa tengok. Sebab itu dia kena benteng diri dia. Baik, kita tengok lagi yang ketiga. Iza sa'alta fas'alillah. Makna apabila kamu tanya, apabila soal ni sa'alta, makna bukan tanya dalam sesuatu, tapi sa'alta apabila kamu memohon atau menuntut sesuatu, maka tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa pun kita minta. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, ditakdirkan Allah mengalami satu luka. Katalah bersiang-bersiang ikan, luka, darah keluar muak. Maka mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pemati darah tu. Lepas tu baru minta kat orang, tolong buah plaster, tolong hang balut. Kawan tu pun pemati dia. Yang ni hak rakaman tutup ni. Yang ni jangan bagi tahu. Saat ni orang lain baca dalam YouTube, semua bakat tahu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang Tuan Imam baca tadi dalam sembahyang rakaat yang kedua. Apa dia? Tak kita tanya Tuan Imam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tutup mulut, ingat dalam hati, ya Allah, berhentikan darah yang mengalir ini, ambil di langit yang lembut dengan menggunakan ibu jari, tekan di tempat yang berdarah itu, tekan sambil lurut. Tuan-tuan dan puan-puan, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang tu berhenti lah, yang tu padam. Hak ini hak dalam masjid ni. Hak yang YouTube ni saya faham. Baru ni saya pergi ke KL, orang KL tengok. Lepas tu dia tanya, dengar suara Ustaz Ramli ni. Saya muka saya tak berapa nak pasti, tapi saya tengok dalam YouTube, tapi saya dengar suara saya pasti.
Ustaz, nasib baik Ustaz, macam-macam kami dapat petua. Saya kata tu hak kami rakam, hak yang kami tak rakam lagi banyak. Ya ke? Baik, kita sambung lagi. Wa izasta'anta fasta'in billah. Baik, kita tengok yang keempat. Apabila kamu meminta, tadi yang kita, hendaklah kamu meminta kepada Allah Subhanahu taala. Dan apabila engkau memohon, hendaklah engkau memohon pertolongan daripada Allah. Sebab itu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Saya nak bawa untuk kita bersama. Allah Subhanahu taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita di samping kita nak baca, kita tengok iyyaka, dia kena ada tekanan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mad arid li sukun. Saya tak mau sebut, saya nak abang yang ni. Iyyaka na'budu, hanya sanya engkau ya Allah tempat kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya sanya engkau ya Allah tempat kami meminta. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini satu yang sangat baik kita ambil. Ulama-ulama mufassirin sebut, setelah kita melakukan penyembahan kita kepada Allah, baru kita meminta. Sebab kita kena melakukan ketaatan kita kepada Allah, baru kita minta pertolongan. Kalau yang ni tak ada, maka sudah tidak ada prasyarat untuk Allah nak beri apa yang kita minta. Sebab itu di dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, sembahlah Tuhan kamu, sujudlah kepada Tuhan kamu, waqtarib, dan baru kamu mendekati Allah. Satu, itu satu tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, diatafkan dengan waw. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama ambil sangat baik untuk kita tengok. Maknanya setelah kita menyembah Allah, jangan kita ada senggang antara kita memohon kepada Allah. Dengan atafnya waw ni. Waw makna dia bersekali, berserentak. Ja'a Muhammad wa Ali. Muhammad datang dengan Ali serentak. Kalau disebut Ja'a Muhammad fa Ali, makna dia selepas daripada Muhammad baru mai Ali. Tapi di sini wow, maknanya selepas kita taat kepada Allah, dengan serentak kita baru buat permohonan. Dan ulama-ulama fiqh ambil ayat ini sebagai bukti bahawa waktu yang 10 waktu yang Allah sangat makbulkan doa ialah selepas daripada kita melakukan penyembahan kepada Allah, baru kita meminta.
Sebab itu 10 waktu yang mustajab doa ialah waktu selepas daripada sembahyang. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat itu kita boleh dapat satu mutiara yang sangat baik. Sebab itu ulama-ulama termasuk ahli sufi, sebelum nak meminta, kata ahli sufi, maka ucapkan dulu puji-pujian kepada Allah, dan ucapkan dulu selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghabisannya sebagai kerendahan diri, tawaduk kamu kepada Allah, maka mohonlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 syarat ini menandakan orang itu memahami adab-adab berdoa, dan insya-Allah Allah akan melaksanakan sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku perkenankan. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok. Sebab itu ayat ini diminta kita ulang sehari semalam 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sanya Engkau ya Allah tempat kami menyembah. Hanya sanya Engkau ya Allah tempat kami memohon. Baru kita memohon, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Kita nak pula ketetapan yang kita nak. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan kepada orang yang terdahulu. Dan kita minta lagi satu klasifikasi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung balik. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, satu kisah berlaku kepada seorang saudagar. Saudagar ini apabila berhenti di suatu tempat, saudagar ini selalu membaca ayat akhir sujud semasa tahajud. Rabbi dqilni mudqala sidqin wakhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat tu, tuan-tuan dan puan-puan, saudagar ini selalu apabila dia berhenti di satu tempat, tuan-tuan dan puan-puan, dia selalu baca ayat itu sehingga dia terlena. Sedangkan pada satu hari, pada satu malam, dia berhenti pada satu tempat yang memang tempat itu tempat strategi pada perompak-perompak, dan ditakdirkan Allah perompak-perompak ni attack dia daripada pukul lepas Aisyah sampai naik fajar matahari. Tak boleh. Barang-barang dagangan dia apa semua tak boleh. Dia tak boleh ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, satu hari lagi saudagar lain pula berhenti di tempat yang sama, dan saudagar itu dia tidak membaca ayat itu. Dia membaca ayat lain daripada ayat itu, tapi tak dinyatakan ayat mana. Saya minta maaf, saya tak tahu. Dia tak sebut. Orang ikat dia, bawa dia pergi ke tempat di tengah hutan, tapi dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ditakdirkan Allah. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah minta pertolongan daripada Allah, maka
Allah akan memberi. Tetapi ayat, saya tak ingat ayat, kawan tu baca tu saya tak ingat, dia panjang sangat. Seorang saudagar lain dan juga kebetulan ahli supi, gaya nak buat keluar makanan, belum dia nak makan roti, gaya nak ambil keju, nak sapu pada roti tu, datang seekor burung gagak sambak bawa, tapi dia tak bawa jauh, dia bawa dekat. Kawan ni pun pi nak ambil burung gagak tu lagi jauh, dia ikut, tapi burung gagak tu tak makan roti. Elok sampai dah dekat dengan kawan yang kena ikat tadi, burung gagak tu turun, burung gagak tu suap makanan roti tu kepada orang yang terikat kaki tangan. Maka orang yang ligan burung gagak tadi, dia rasa, nasib baiklah aku tak bunuh burung tu. Kalau aku bunuh burung tu, aku tak tahu apakah burung ni nak bawa pi ke mana. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu, dan akhirnya saudagar yang membantu dengan orang ni tadi, hak yang ikat ni tadi, tanya, apa rahsia kamu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turun bantuan melalui burung gagak ini? Maka si pulan itu menyebut, kerana aku selalu mengamalkan ayat ini. Ayat itulah dirahsiakan dulu sementaranya. Baik, kita sambung. Banyak ni nak habis tu. Tak tahu bulan tahun depan kot ayat tu. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu manfaat untuk kamu, mereka tidak dapat memberikannya melainkan mengikut apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka sepakat, untukmu tu satu tadi, umpamanya kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak jadi rezeki kita, tak sah duk bendabik dada lah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita nak minum air, baru sampai dekat dengan mulut, bukan jauh mana ni, tak sampai seketuk, tapi ada tak gelas terlepas jatuh, ada tak kita terbersin, maka dalam air tadi penuh, kita pun tak boleh nak minum. Dan ada juga yang kita minum tapi Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan balik, muntah balik, duk toge, duk macam tu lah. Dia makan kotiau, toge duk hidup-hidup. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita makan, makanlah dengan doa paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Dan dulu saya dah sebut dah, ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik li sahibi hadza ta'am. Bismillah ala barakatillah. Yang kelima, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Baca 5 tu insya-Allah. Kecuali Allah keluar balik kalau racun. Kalau hak yang dah jadi masuk, insya-Allah tak keluar. Walaupun naik bot mabuk, muntah, dia tak muntah dah keluar toge-toge tu. Sebab satu rezeki dia lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok. Dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan engkau dengan sesuatu keburukan, tidaklah mereka dapat melakukannya melainkan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan ke atas dirimu. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Rasulullah membuat seruan Islam secara jahran, maka orang-orang Quraisy menawarkan siapa yang boleh bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan diberikan hadiah 120 ekor unta. 120 ekor unta pada masa tu menyamai dengan 120 buah Mercedes mata belalang. Tu masa tu. Maka si Pulan ini, saya tak terlupa namanya, cari Rasulullah ni, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa Rasulullah, tak pedang atas tengkok ni, atas leher ni, atas leher bukan atas tengkok. Tangan kanan tak, tangan kiri gerak. Qum ya Muhammad, bangun wahai Muhammad. Pedang duduk atas tengkok ni, ada atas leher. Belah sini dia panggil leher, atas ni panggil tengkok. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan duk silap pi sebut semelih lembu di tengkok, silap, tak boleh makan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila letak bangun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celik mata, tanya langsung, punya ranggi, ya Muhammad, saya bawa dalam terjemahan Melayu ni, ya Muhammad, siapa lagi yang boleh menghalang pedang ini memenggal lehermu? Rasulullah jawab, selama ya Allah. Dengar sebutan Allah tu, tuan-tuan dan puan-puan, lenguh, lemah, sendi, senduhnya. Terlepas pedang, baginda Rasulullah ambil pula pedang, tak pula. Sekarang siapa lagi yang boleh menghalang aku memenggal lehermu dari pedang ini? Dia tak jawab Allah sebab dia bukan Islam. Maka dia jawab, kamulah ya Muhammad. Dan Rasulullah mengampunkan dia. Dan akhirnya orang ni memeluk agama Islam. Oh, cuba kalau kita kan, tadi hang bukan main action tu, anak betul ni aku dagu menyuk langsung. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, Allah tak izin, na'udzubillah. Tapi nak kekuatan lagu tu tawakal yang macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Ini dia persoalan dia yang baginda Rasulullah menerangkan kepada kita. Baik, kita sambung lagi. Kerana telah terangkat pena dan telah kering kertas, maknanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terangkat pena maknanya malaikat tidak menulis, ataupun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sudah terangkat. Allah berikan peluang kepada kita, malaikat tidak menulis kejahatan. Tidak menulis kejahatan kalau kita buat. Kalau ada 3 perkara atau satu daripada 3 ni, makna dia rafa'il qalam, malaikat angkat kalamnya, tak tulis sebagai kejahatan. Yang pertama, dilakukan kerana majhul, kerana dia tak tahu. Tetapi jangan dia buat tak tahu, atau dia tak mai belajar untuk nak bagi elok diri dia. Aku tak apa, aku tak tahu. Oh, dia buat kek diri dia lagu tu, tak boleh. Sebab belajar ni fardu ain. Yang kedua, jika sekiranya dia terpaksa. Makna terpaksa, apabila terancam nyawanya, terancam nyawa ahli keluarganya, atau terancam harta bendanya. Yang ni dipanggil sebagai masyaqqatul hayah. Tapi kalau budak mai dengan pampers, bawa mai pecetun, pasar,
sebut pun tak kena, pecetun. Suruh minum arak, aku terpaksa minum. Pasal apa? Seorang budak mai dengan pampers dia, pegang pecetun, pakcik minum. Kalau tidak, cik mak dengan pecetun ni. Itu pun nak jadi penakut sampai terang mana ni. Gempak budak tu, makan perut, ambil pistol tu. Tengoklah masyarakat hayah tu macam mana. Baik, yang ketiga, jika sekiranya terlena, tertidur, atau dalam keadaan dia lena. Dia lena, tapi dia bangkit gagau rata. Yang tu rafa'il qalam. Baik, kita sambung balik tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebut juga telah kering kertas. Maknanya apa yang telah ditentukan oleh Allah itu tidak akan berubah-ubah lagi setelah adanya perkara-perkara tadi. Ini yang kita dapat daripada tawakal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, la yuraddul qada illa bidu'a. Apa hadis ini sebagai hujah kita. Kod orang tanya, hang ni lah, aku tengok orang lain suluh juga sotong, hang suluh lah, suluh, campak lah, campak jala. Orang lain campak jala, tarik main naik 30 kilo, hang tarik lah, tarik naik juga 10 kilo, tapi batu jala tu. Maka dia kena baca la yuraddul qada illa bidu'a. Tang aku usaha, aku tetap usaha. Yang tu duk tak jadi, umpamanya galas senapang, nak pi tembak pelanduk di Pulau Tubah, Selat Baganyok, pi gaya gilok, elok galas, lintas bewak. Lintas. Aku mengikut petua orang tua-tua, kalau bewak ni lalu lintas, tambah kalau dia lalu lidah dia pula keluar, pakai tak dapat dah, patah balik. Memang tak dapat, sebab tak ada berdoa. Tuan-tuan dan perempuan, elok balik. Macam kawan hak duk motong tu lah. Naik nak pergi motong kita, naik lekuk Lubur Raya. Elok awal pagi ni, siap. Elok sampai dah dekat dengan kebun, dia tulis di situ, ikut kiri melainkan memotong. Apa tu? Pergi kat mana? Pergi sampai serat depan tu, ditegah memotong. Lepas tahlik, isteri dia tanya, awak abang balik awal kan? Tak balik awal. Macam mana? Di Lebuh Raya dia tulis. Yang aku ni pun ikutlah, ikut kiri melainkan memotong, aku ikutlah. Elok sampai dekat dengan kebun, dia tulis ditegah memotong. Petah balik. Hak tu memang tak boleh lah. Baik, kita sambung. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam orang dia faham. Baik, yang ke-17. Kita ni berapa bulan dah, baru 17 tak habis lagi, no? Saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri saya, yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Bersyukur itu adalah satu daripada tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok perkataan-perkataannya.
melaksanakan, Allah mensyukuri, kita mestilah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Perkataan kurnia, perkataan kurnia makna dia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan istimewa, dan Allah tidak menuntut sebarang harga. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok balik sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu Allah kurnia tu tera mana, very simple. Saya tak mau buat, saya akui Allah bagi. Balik sekali lagi, gunting bulu mata. Gunting lah. Saya tak mau. Nikmat Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut, bulu mata yang terani ni tuan-tuan dan puan-puan menjadi satu hujah yang sangat besar. Apabila ulama-ulama Islam membincangkan teori Charles Darwin yang mengatakan manusia daripada beruk, setelah melalui teori evolusinya, maka ulama mematahkan teori evolusi Charles Darwin dengan hanya menggunakan bulu mata ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ceritanya macam ni. Cerita apilah, ponok juga Charles Darwin ni. Dan akhir sekali Charles Darwin ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia menulis pula satu teori yang menolak teori yang asas dia. Dia menyebut manusia daripada beruk. Akhir sekali 3 bulan sebelum dia mati, dia kata kalau manusia daripada beruk, bermakna aku ni bapa beruk. Maka dia pun tulis pula satu teori dia menolak ketetapan itu. Maka berlakulah mujadalah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama kepiah kolom, Allah kepiah pun terajang magat. Yang ini magat lah, kolom pun. Berlaku di Geneva ni tuan-tuan dan puan-puan. Maka orang perkenalkan teori evolusi Charles Darwin ini, mengatakan manusia daripada beruk, maka berlakulah evolusinya detik, maka berlakulah seperti manusia sekarang. Maka ulama kepiah kolom ni berhujah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita tengok orang, kita jangan menyangka kata dia tak tahu. Kita tengok alah, tapi hak main bukan main, belum tentu. Rupa-rupanya Wailah terlepas daripada Tanjung Rambutan, dia jumpa baju doktor, dia pun pakai, dia ambil hak yang tu, bubuh. Orang tengok, ni doktor besar. Semua sakit balut. Ni saya demam saja tuan doktor, demam pun balut. Ni kalau saya mandi basah, tak apa kan ni hak balut ni. Kalau mandi tak basah bukan nama mandi, pula itu gila. Ulama ni bangun. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ni hujah-hujah ni kita tengok. Dia kata mengikut teori evolusi, dia tidak akan berhenti pada satu titik penamat. Kalau Tuhan mengatakan bahawa manusia berasal daripada beruk, melaku evolusinya, kenapa manusia sekarang tidak berubah-ubah menjadi apa-apa lagi? Kenapa terhenti situ? Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Yang kedua, teori evolusi dia tidak boleh berlaku juzuk-juzuk. Juzuk ni berlaku, juzuk lain tidak berlaku, tak boleh.
Cuba tengok, kalau teori evolusi pada manusia, maka keseluruhan manusia itu akan berlaku, teori dia akan berubah-ubah. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sebagai contoh. Dia kata, ni ulama Kepiah Kolam ni, dia kata cuba tengok bulu mata manusia sejak daripada lahir ke dunia. Ada berlaku evolusi dia? Ada bulu mata kuat panjang? Umur saya dah 70, bulu mata baru nak tengok orang oh, banyak ni ke? Ada? Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, maka orang boleh menolak teori evolusi itu. Tuan-tuan, sebab itu dipanggil kurnia dan dipanggil sebagai rahmat Allah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama di zaman Harun Ar-Rasyid yang bernama Abu Nuwas. Abu Nuwas itu nama sebenarnya Abu Nuwas, yang kita duk tengok Abu Nawai, yang tu Pak Lawak. Ini ulama di zaman Harun Ar-Rasyid. Pada satu hari Harun Ar-Rasyid marah kat dia, pasal Harun Ar-Rasyid minta supaya dia komen istana Harun Ar-Rasyid. Apabila minta suruh komen, dia pun tengok sana tengok sini. Minta maaf cakap tuan-tuan dan puan-puan, Harun Ar-Rasyid tanya, macam mana istana aku ni? Dia kata, tuanku, kentut lebih baik. Maka Harun Ar-Rasyid marah. Apabila marah, ligan balik, dan dia tak pi. Harun Ar-Rasyid apabila rindu kepada Abu Nuwas ini, dia punya rindu sampai sakit. Hantar utusan pi jumpa Abu Nuwas, panggil dia mai. Panggil dia pun mai. Apa khabar tuanku? Abu, kawan aku teruk ni. Itu macam mana? Aku rasa cukup teruk ni, perut pun kembung. Cuba tuanku kentut ni. Kawan ni pun buat tau picit kau ni. Kentut. Dia tanya, macam mana rasa? Lega sikit. Itulah tuanku, saya kata dulu, kentut lebih baik. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Cuma yang dia terkena dengan cucu dia. Hak tu dia terkena. Dia sangat sayang kepada cucu dia, Abu Nuwas ni. Cucu dia dengan anak-anak ni duduk jauh. Anak-anak pinak dia ajak cucu ni, kalau sekiranya nak buang ayat kecil, sebut nyanyi. Mak, cik nak nyanyi. Mak dia pun tahu, kak dia pun tahu, abang dia tahu, bawa pergi bilik ayam. Abu Nuwas tak tahu, tapi Abu Nuwas sangat sayang cucu ni. Satu hari kawan dia buat kenduri, pergilah, dia pun bawa lah cucu ni. Elok tengah malam dia kejut, wan, cik nak nyanyi. Abu Nuwas tak tahu istilah tu. Nyanyi apa malam-malam buta ni, orang lain semua pakat lena habis dah. Mana ada tengok semua lena. Tidak, wan tepuk lah. Elok orang nak terkenci, mana boleh lena. Duk sat lagi, wan, cik nak nyanyi. Kacau budak ni. Mainlah nyanyi tepi telinga wan ni, pelan-pelan. Jadi lagu mana? Tuan-tuan dan perempuan, jadi saya tak mahabak. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, nanti satu lagi saya cerita cerdiknya Abu Nuwas ni. Baik, kita sambung ni. Jadi kurniaan Allah sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok tuan-tuan dan perempuan,
Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok suara kita. Ni sebagai rahmah Allah. Suara manusia pi tak ada ikut. Kod ada tali ke pi, ada rantin ke, tak ada. Kawan ni bercakap, kawan ni bercakap, tak ada. Cuba kalau ada rantin ke, ada tali, kawan ni bercakap-cakap, ada benang pula. Kawan ni bercakap, benang pula. Seksanya. Naik atas bas, seorang duduk di depan, seorang duduk belakang. Satu tali pi. Tak kira. Hak kawan atas bas tu pun tak boleh nak turun. Lekat di tali tu. Tengok rahmat Allah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, yang tidak terhitung jumlahnya. Jumlahnya pun tak terhitung, kebesarannya tak terhitung, point of view-nya tak terhitung. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok. Sekejap saya tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan macam mana dengan ayat yang ada di bawah tu. Bersyukur itu adalah satu daripada tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan terhadap pengurniaan. Sebab bersyukur itu sebagai tanda orang respon. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita memberi, maka kita bersyukur atas pemberian orang itu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat aku, maka aku akan lipat gandakan nikmat aku kepada kamu. Tetapi ingat, jika kamu ingkar, sesungguhnya azab aku amat pedih. Na'udzubillah. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan ayat ini. Sangat cantik. Tuan-tuan dan puan-puan tengok ni, ulama mufassirin bahas sampai begini sekali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Sebab itu falsafah Konfusi sebut, ini Konfusi ambil ni tuan-tuan dan puan-puan, kata Konfusi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam satu filem Cina, dia mengapplykan yang ni. Nama tajuk filemnya Yes Madam. Abang balik cari. Tuan-tuan dan puan-puan, dia sebut masa duk berlawan tu, maka dia sebut mana ada manusia yang dilahirkan tanpa melalui perut ibunya kecuali Adam. Itu lain. Tuan-tuan dan puan-puan, show me. Tengok mana ada. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini dia ambil ni. Konfusi ambil. Balik cari Yes Madam. Baik, dalam keadaan kamu la ta'lamuna syai'a. Makna la ta'lamu dalam fi'il mudhari', makna dia dalam suasana ketika kamu dilahirkan. Makna dia present continuous tense dalam bahasa orang putih. Makna dalam suasana kamu dilahirkan, tak ada yang kamu tahu apa-apa pun. Sebab itu diminta kepada kita melalui ayat ini, jangan nak mendabik dada, jangan kita lupa daratan. Tuan-tuan dan puan-puan, wa ja'ala lakumus sam'a. Tuan-tuan dan puan-puan tengok, wal absara wal af'idah. Sam'a
Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita tengok apa yang tersembunyi and hidden agenda dia. Tuan-tuan dan puan-puan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara sam'a makna dia mufrad. Allah, mufradun, singular. Yang ni plural, makna dia jamak. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat cantik. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ulama-ulama membincang kenapa disebut sam'a dalam bentuk mufrad, kenapa al-absara dalam jamak. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku sesuatu kemalangan, tengok tuan-tuan dan puan-puan, boom, tanyalah siapa pun dengar boom, makna dia pendengaran kita, walaupun kita ramai tapi dengar satu. Bunyi senapang pang, kawan tu pun dengar tak? Aku dengar bunyi pang. Kawan dengar, aku dengar pang, aku dengar pang. Beratus orang semua bunyi pang, maka nama dia sana pang. Peluru sampai di sana baru bunyi pang, sana pang. Tapi apabila pi tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila pi tengok dalam bentuk jamak, kawan ni tengok, Allah, patutlah kemalangan ni sampai teruk, sampai terang ni putih. Kawan ni kata, putih apa? Tu, tengok tu, selipar dia. Dia tengok selipar. Kawan ni tengok kawan ni tengok sini, kawan ni tengok sini, berbagai-bagai pandangan, maka sebutnya dalam bentuk jamak. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur sangat cerdik, sangat baik dan sangat pintar, maha bijaksana. Wal afidah, afidah ini ulama-ulama membahasakan al-afidah, kecerdikan. Maka daripada telinga yang mendengar, daripada mata yang menatap, baru mai cerdik. Ada telinga, tapi telinga macam telinga kuali. Ada mata macam mata neneh, tak jadi cerdik. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi cerdik, maka telinga yang kita ada hendaklah dipergunakan. Nak bagi cerdik, mata yang kita ada hendaklah kita gunakan. Jangan hanya melihat, tapi merenung. Orang tua-tua kata, bila merenung bintang di langit, jangan dihina rumput yang dipijak. Tuan-tuan dan puan-puan, merenung. Telinga kita selalu saya sebut, orang tua-tua selalu ingatkan kita, bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Telinga kita pendengar yang baik. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Jangan jadi lalang, walaupun tinggi menjulang, tapi hampa dan kosong.
Tengok tuan-tuan, telinga kita pendengar yang baik. Bila ingin harum bak mawar, kalau kita nak diri kita harum bagaikan mawar. Bila ingin harum bak mawar, jauhi sifat meninggi diri. Bisa ular tidakkan tawar, walau menyuruh batang berduri. Bisa ular takkan tawar walaupun menyuruh batang yang berduri. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah kunci dengan ayatnya la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa dia yang kata syukur? InsyaAllah saya tak tahu tahun bila, nanti akan sampai dalam buku ni, dia akan menghuraikan macam mana syukur itu. Syukur, syukur, tu rehan. Baik, kita ambil ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, ibu-ibu kamu, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu telah jadikan untuk kamu, ia telah jadikan untuk kamu pendengaran, telah jadikan kamu penglihatan, telah jadikan kamu akal fikiran, supaya kamu merasa bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Saya nak sebut lagi, ni satu lagi. Kenapa dia sebut pendengaran? Dia tak sebut mata. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Kemudian dia sebut pula penglihatan. Dia tak sebut dengan mata. Pendengaran, dia sebut pendengaran, dia tak sebut telinga. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tanya kepada orang, kamu boleh mendengar tak? Dia kata boleh mendengar. Dengan apa kamu dengar? Dia kata dengan telinga. Tak kena. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu tidur, telinga kamu ada tak? Ada. Tapi pasal apa tak boleh dengar? Kamu boleh melihat dengan apa? Dia kata boleh melihat dengan mata. Tak boleh, tak kena. Boleh. Kalau kamu kata boleh melihat dengan mata, kenapa orang buta tak boleh tengok? Orang buta ada mata tak? Ada? Maka jawapan yang sebenarnya, kita boleh mendengar dengan pendengaran. Sebab itu di dalam buku ini dia tulis pendengaran. Kita boleh melihat dengan penglihatan. Kalau mata kita ada, tapi kita sudah lena, walaupun biji mata terjegi, orang bawa mai semangkuk misua, mata sudah tidak meliriknya lagi. Pasal walaupun mata terbelalak, sudah tidak boleh melihat, sebab kita tidak ada penglihatan. Sebab itu boleh melihat dengan penglihatan, boleh mendengar dengan pendengaran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, baik, supaya kamu bersyukur. Makna syukur, supaya kamu bersyukur. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut sepintas lalu, yang dikatakan bersyukur pertama sekali dengan menyebut alhamdulillah. Tu bersyukur yang paling lekeh. Yang kedua, bersyukur menggunakan nikmat-nikmat Allah kepada jalan yang Allah redha. Tu dia naik tinggi sikit. Bersyukur yang paling tinggi menggunakan nikmat Allah kepada jalan yang Allah redha,
dan melawan dan menyekat diri dari menggunakan nikmat Allah kepada jalan yang Allah tidak redha. Itu yang paling tinggi. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tuan-tuan dan puan-puan Allah berikan nikmat kaki boleh melangkah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melangkah kaki. Dan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan nikmat itu mai ke masjid, boleh mendengar pula dan boleh menulis. Allah berikan tangan boleh menulis. Allah berikan kita sebagai penglihatan kita boleh menatap buku. Semua nikmat-nikmat itu kita pergunakan kepada Allah redha. Tuan-tuan dan puan-puan, la in syakartum la azidannakum. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mengakhiri malam ni, saya anjurkan tuan-tuan dan puan-puan nak tahu nikmat Allah, balik malam ni sebelum nak tidur, sebelum nak lena, baca 21 kali ya muhaimin atau ya muhaiminu. Baca sebelum nak tidur tiap-tiap malam, mulai malam ni bacalah. Kepada orang yang hadir dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan amalan itu. Apa yang Allah nak bagi, 3 perkara. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang itu ketenangan pikirannya. Walaupun Allah uji dengan melaut halangannya, walaupun Allah uji meninggi gunung rentangannya, Allah berikan ketenangan pikiran. Yang kedua, Allah kurniakan kepada orang itu ingatan yang sangat baik. Yang ketiga, Allah kurniakan kepada orang itu idea-idea yang sangat berenah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ni, semasa saya memberi kursus keluarga bahagia, minta maaf cakap ni tuan-tuan dan puan-puan, selalunya berlaku pertengkaran antara suami isteri kerana idea-idea yang baik Allah tak kurniakan kepada dia. Saya nak bawa contoh. Tak kira sama ada isteri atau suami, kadang-kadang kita lebih nak memuaskan hati kita, tapi kita terlupa bahawa dalam kita nak memuaskan hati kita, kita telah meruntuhkan jambatan hubungan kekeluargaan kita. Pernikahan kita yang lebih berharga kita runtuh. Umpamanya, apabila balik, kadang-kadang dalam perkara yang kecil saja, suami balik lewat, tak maaf yang muslimat, hak yang muslimat yang hak main ni tak lah, hak lain tu. Berapa ramai isteri sambut kepulangan suami, alhamdulillah abang, walaupun pukul 5 abang selamat sampai balik. Berapa ramai? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, semua angkat. Yang duk ada, kita lebih suka nak membesarkan perasaan kita. Ni idea kita yang tak baik. Abang pi mana? Abang pi dengan siapa? Berapa ramai? Abang pi tadi kawan lelaki ke kawan perempuan ada pi kot tu? Perasaan dia terpenuh.
tapi hubungannya renggang. Abang, alhamdulillah abang selamat sampai balik walaupun pukul 5 pagi. Berapa ramai orang yang tak sampai balik bang? Alhamdulillah. Ada? Suami pula nak tanya, ada suami? Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan suami. Ni suami pula. Berapa ramai suami puji isteri, balik pergi, ya kan ni? Oh ya. Kawan tu, alhamdulillah, ya betul abang dapat isteri macam ya. Cuba angkat tangan. Tak ada juga, ada seorang ya. Angkat di depan ni. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kita lebih membesarkan. Tapi satu yang dia buat salah, tu yang kita kata. Siapa buat gulai ni? Kawan ni pun kata ya. Kalau macam ni buat gulai baik tak sahabat. Tahu buat biar macam ayak mata duyung. Yang kawan ni pun main lah, abang biasa ke makan ayak mata duyung? Aku pun tak biasa lagi. Kita lebih membesarkan, Allah akan memberikan idea yang sangat baik. 3 perkara ni tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada kata secantik bahasa untuk saya nak ukirkan bagaimana nikmat Allah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang lain semua pakat duk gigit jari macam mana ni? Tiba-tiba main-main kita, oh begini, Masya Allah. Tak payah minta 2%, 25%. Tak payah minta. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal musallin. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.